Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak menceritakan tajuk apa? 5 buah kereta yang bakal dilancarkan pada tahun 2022. Sekarang ni pun musim hujan kan. Pagi, petang, siang, malam hujan, kita tak boleh nak shoot kat luar. Jadi, kita kembali ke studio. Dan kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Aduh lah Pak, tayar pancit lah pula tepi jalan ni Pak. Ya Allah, kau ni tu lah pasal aku dah suruh cek dah tayar kereta ni, kau pemalas lah. Sabar. Aku nak pergi nikah ni Pak. Sabar. Saya cari bantuan. Sabar. Hei pengantin, apa pening-pening ni? Gunakanlah tayar Falcon ZE 310R Ecoran. Hah? Ni, tayar apa tu? Apa kelebihan dia? Kelebihan yang pertama, inilah tayar berteknologi Jepun. Yang kedua, ia didatangkan dengan teknologi Advanced 4D Nano Design. Yang ketiga, inilah tayar terbaru yang mempunyai cengkaman terbaik di jalan basah dan juga kering. Yang keempat, ia juga tayar berprestasi tinggi yang selesa. Yang kelima, bukan itu saja, tayar ini juga senyap dan tahan lama. Yang keenam, tayar ini menawarkan jarak membrek yang lebih pendek. Yang ketujuh, tayar ini juga mampu menjimatkan bahan api. Ini sudah bagus. Kalau macam tu, saya pun nak tukar tayar Falcon ZE 310R Ecoran. Wah, kalau macam tu, jom bawa saya pergi workshop. Ya. Tahun 2020 dan juga tahun 2021 merupakan tahun yang suram pada semua industri. Kita pun tahu masalah ni, COVID-19 ni menjejaskan semua jenis industri, termasuklah juga industri automotif. Lebih parah lagi, dalam industri automotif ni dia ada masalah kekurangan chip pula. Lepas tu yang terbaru ni, bencana banjir. Dan ini telah merubah dan juga memberi kesan terhadap sentimen membeli kereta di kalangan rakyat-rakyat Malaysia. Dan bencana ini juga telah menjejaskan perancangan manufacturer yang mana dia plan nak launch kereta bulan ni, sekian, tak jadi. Dia terpaksa tunda-tunda. Jadi, sempena penghujung tahun ni, kami nak buat 5 buah kereta yang bakal dilancarkan pada tahun 2022. Dan maklumat yang kita terima pada hari ini adalah berdasarkan situasi semasa pada hari ini. Kalau kata tahun depan muncul pula COVID-22, COVID-23, itu cerita lain lah jawabnya. Proton X90. Kalau kita bercakap tentang SUV, SUV adalah trend pada masa ini. Di seluruh dunia permintaan SUV meningkat dengan mendadak. Cumanya, SUV 7-seater dekat Malaysia ni boleh dikatakan harganya semua premium. Yang ada dalam kelas ni apa dia? Mungkin ada Nissan Navara, Mitsubishi Outlander, tapi third row dia masih kecil. Okey, kita ada SUV 7-seater yang lebih economical. Contohnya ada Arus, ada Rush. Tetapi ini adalah SUV sub 100,000 yang bukan kategori premium. Jadi, Proton dia dah study, dia pun, Proton tak ada 7-seater. Ya, dia ada 7-seater Proton Exora, tapi itu MPV dan teknologi dia sudah sangatlah purba sekali. Dia perlu digantikan. Jadi, instead of ganti Exora kepada, Exora, Geely dia ada lagi satu model, dia panggil MPV GRG. Tapi, kalau dia jual GRG ni, atas 100,000 sebab MPV itu pun MPV mewah, berkemungkinan besar dia terpaksa fight dengan Toyota yang Recon tu, Wish, Estima, Alphard, Velfire. Agak susah di situ. Jadi, Proton dia buat apa? Dia ambil model Geely Hoyue yang mana dia akan menjadi Proton X90 lah secara teorinya. Dah banyak kereta ni, SUV 7 tempat duduk ni ditemui spy shot di atas jalan. Dia tengah diuji sana, diuji di sini. Di sana rancak, di sini rancak. Berkemungkinan besar setelah diuji lama-lama ni, tahun depan insya-Allah ia akan dilancarkan. Dari segi spesifikasi, Proton X90 atau Geely Hoyue di China ni menggunakan enjin 1.8 turbo TGDI sama macam Proton X70. Tetapi kembar dia di Filipina
iaitu Geely Okavango. Dia menggunakan enjin 3 silinder 1.5 turbo dengan sistem hybrid yang mana menghasilkan 187 horsepower dan 300 Nm of torque dan juga gearbox 7 speed DSG. Canggih tau. Pro 2 Ativa Hybrid. Hai, betul ke Pro 2 ni nak jual hybrid? Okey, telah banyak gambar ataupun spy shot dikongsi oleh netizen dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram tentang Daihatsu Rocky yang pakai camouflage tu kan. Ativa dah launch. Ativa ni memanglah Daihatsu Rocky, tapi kenapa Daihatsu Rocky ni masih nak pakai kit penyamaran tu? Mesti ada sesuatu. Cuma ada satu kemungkinan sebab di Jepun Daihatsu Rocky baru saja melancarkan varian hybrid yang dipanggil nama E-Smart Hybrid. Ini adalah sistem hybrid yang agak ringkas sebenarnya. Hybrid dia lebih kurang macam Nissan lah. Nissan punya hybrid kan. Enjin tu dia jadi macam generator ataupun range extender kepada motor. Kereta ni digerakkan oleh motor elektrik yang berkuasa 106 horsepower. Macam biasa, dalam interview ke, dalam statement ke yang dibuat oleh CEO Pro 2, dia selalu kata, mungkinlah kita nak study dulu hybrid, kita nak tengok market macam mana, harga ke orang nak beli. Pro 2 memang macam ni perangai dia. Dia tak nak jawab kan. Tapi tiba-tiba, bulan depan dia launch. Dan kalau menjadi kenyataan, Pro 2 Ativa Hybrid ni akan menjadi sebuah kereta hybrid yang paling mampu milik di Malaysia. Okey, siapa yang nak belajar sebelum nak pakai elektrik kan? Pakai dulu, beli yang ini. Tunggu dulu. Toyota Corolla Cross Hybrid. Yang ini memang confirm 100% lah sebab UMW Toyota dah buka tempahan. Siapa nak booking, dah boleh booking Corolla Cross Hybrid ni. Okey, hybrid Toyota. Toyota dan hybrid ni dia ibarat kipas KDK ataupun sunglass Ray-Ban ataupun pen kilometrico. Dia memang sangat maju, tahan lasak dan dipercayai ramai. Teknologi hybrid Toyota ni macam kita tahulah dia yang paling advance dan paling reliable dan paling terbaik di dalam dunia. Okey, apa beza model cross hybrid dengan yang biasa 1.8G dengan 1.8V tu? Okey, dia ada beberapa perbezaan. Contohnya yang model hybrid ni dia datang dengan itu dekat meter MID tengah tu dia bagi display yang lebih besar, lebih kurang dalam 7 inci. Model standard dalam 4.2 inci macam tu je. Lepas tu yang ini juga dia datang dengan 360 kamera dan juga package TSS, Toyota Safety Sense. Yang itu ADAS lah. Berapa harga dia? Dianggarkan harga dia sekitar RM137,000. Dan kereta ini macam biasa, Toyota dia akan datang dengan 5 tahun waranti unlimited mileage. Ya, nombor 4 iaitu kereta maskot mekanikal Malaysia iaitu Pro 2 Alza. Kereta terhebat di bumi tuan-tuan. Akhirnya akan ditamatkan pengeluarannya dan digantikan dengan generasi kedua. Alza sekarang ni dah lama sangat. Dekat Jepun, Paso Sete dengan Bull Luminas tu dah lama arwah dah. Dah lama dah stop production. Tapi kat Malaysia 12 tahun dia production. Tapi kereta ni bagus sebenarnya. Cuma, bagus macam mana pun Alza sekarang ni, dia dah outdated. Teknologi keselamatan dia dah sangat purba. Dia dah tak ada apa-apa dah pada teknologi yang standard pada hari ini. Jadi, generasi kedua ni akan dilancarkan yang dinamakan dengan kod D27A. Yang mana model ini sebenarnya diambil daripada Toyota Avanza ataupun Daihatsu Xenia yang baru. Yang mana juga telah dilancarkan di jiran kita, Indonesia. Best ke kereta ni? Memang best sebab dia menggunakan platform yang sama dengan Toyota yang baru. Toyota ada Toyota New Global Architecture TNGA, Daihatsu pun ada Daihatsu New Global Architecture Platform DNGA. Dia akan pakai enjin 1.5 dual VVTi dan juga transmisi dual mode CVT. Asalnya Alza ni akan dilancarkan sepatutnya sekitar bulan Februari, Mac macam tu lah. Sebab dia nak stok Alza sekarang pada Januari, Februari. Kena ada replacement lah. Tetapi disebabkan yang bencana yang kita cerita tadi, dia terpaksa postpone, tolak ke depan dan berkemungkinan besar dia akan di-launch pada bulan Mei ataupun Jun 2022. Dan jika anda melihat gambar Abang Japar bersama Alza baru nanti di signboard di tepi jalan, ya, itulah dia. Duta Alza. Yang terakhir, kereta kegemaran cikgu-cikgu dan juga kaki tangan kerajaan. Honda BRV. BRV ni sebenarnya dia ada package segala-galanya. Dia praktikal, dia 7-seater, dia brand Honda. Dia bagus sebenarnya. Cumanya dah sampai masa akan digantikan. Okey, BRV ni dia lawan apa sebenarnya? Dia lawan Arus, dia lawan Rush, dia lawan Xpander dan juga Azza yang baru nanti. Okey, yang BRV yang baru ni, dia baru launch dekat negara jiran kita tadi.
Indonesia. Berbeza dengan BRV sekarang. Okey, BRV yang baru ni dia buat atas platform Honda City. Okey, dia akan menggunakan enjin 1.5 liter 121 PS dan 145 Nm of torque. Dekat Indonesia, dia ada bagi transmission 6-speed manual. Ya, ada option manual tuan-tuan dekat Indonesia. Tapi dekat Malaysia, insya-Allah tak ada. Apa barang main manual? Auto lah baru kelas. Manual ni, lori je pakai manual. Apa lagi yang best pasal BRV ni? Okey, should be handling dia akan lagi sedap berbanding pesaing-pesaing dia yang lain. Sebab apa? Sebab dia dibuat di atas platform sebuah sedan. Dan juga dia punya top spec untuk BRV ni datang dengan full ADAS atau Honda Sensing. Kalau nak tahu lebih lanjut, tengok kita orang ada buat video pasal BRV ni. Tengoklah, tekan link kat bawah tu. Okey, itulah tadi 5 buah kereta yang akan dilancarkan pada tahun 2022. Ada lagi ke bang? Bukan 5 biji je. Ada banyak lagi yang akan dilancarkan, tapi yang itu kami masih dalam proses penyiasatan. Abang Beras tengah siasat tu, dia tengah siasat dengan sumber-sumber dia lah. Kalau kita dah dapat maklumat ni nanti, kita akan buat part nombor 2 pula. Dan untuk pengetahuan anda, pada 2022 juga kerajaan telah mengumumkan insentif yang besar pada kenderaan elektrik ataupun electric vehicle ataupun BEV, Battery Electric Vehicle, Hybrid, PHEV semua tak termasuk dalam insentif ni. Yang mana EV ni dia dapat free import tax, free excise duty, free sales tax. Tak cukup dengan tu lagi, dia bagi free road tax. Lepas tu ada insentif income tax punya potongan pada siapa yang nak pasang charger dekat rumah. Memang banyak. Tahun 2022 kalau siapa nak beli kereta elektrik, inilah masanya. Secara teorinya juga akan banyak manufacturer akan masukkan kereta dia pada 2022. Dia sama dulu macam 2011 dulu, kerajaan ada satu insentif yang dipanggil apa benda tapi dia bagi tax relief pada kereta hybrid. Masa tu Toyota Prius turun harga, Lexus CT200H turun harga. Itu Audi A6 hybrid tu jadi murah gila pada masa tu. Itu tentang EV. Jadi itulah saja tentang video kita pada hari ini. Mungkin kalau kita dapat maklumat lagi, kita akan buat lagi part 2. Tahu saya nak pergi mana? Saya dapat maklumat katalog Alza baru dah bocor. Tu. Siapa nak tahu? Tolong subscribe dulu, tekan loceng, tekan like, share video.